dah habiskan ni AUDJPY. Okey. Inilah AUDJPY. Okey. So yang saya ada, ingat support dan resistance, saya nampak soalan untuk Imran awal tadi. Support resistance bukannya satu level, dia adalah satu zone. Saya tak percaya kepada satu line ni sebabnya ada tengok lain-lain broker, lain-lain chart pun level tak sama. Jadi ini adalah satu, saya ada position untuk yang ini. Untuk ni mungkin satu lagi low, asalkan kalau dia break kat bawah ni dan kita ada market yang totally lain cerita. Kalau dia break 1618 kat sini, ini adalah 5. Ini adalah 5 yang ni, dan kita buat correction yang lebih besar. Sini akan jadi zigzag ataupun whatever bentuk dia lah. Tak, anda tak masuk tengah-tengah macam ni. Anda sepatutnya limit order, tak masuk tengah-tengah. Saya tak galakkan trading cara tu. Itu orang menung cat. Itu tak sihat bagi saya. Bagi saya itu cara tak sihat. Trading cara tu tak sihat. Instant order kan, saya tak percaya dengan cara tu. Okey, dia dalam zone lagi, tapi saya tak percaya dengan trading jenis dah masuk, lama tekan. Saya tak percaya dengan trading cara tu. Sebabnya tak. Sepatutnya anda letakkan limit order bila price atas ini, anda letakkan limit. Ini daripada instrumen yang kita tunggu semalam. Tak, saya tak percaya cara tu. Itu bukan dalam sistem saya, tapi kalau itu dalam sistem anda trade. Saya tak tahu. Dalam sistem saya, kita dah entry dekat sini ni untuk EJ. Untuk NJ, anda dah letak limit order. Kalau dia dah masuk macam ni, anda nak enter, saya tak galakkan. Saya tak galakkan. Tapi dia masih dalam zone itulah. Bukan apa, itu sebagai trading punya disiplin. Itu sebagai trading punya disiplin. Jadi bila anda letakkan limit order, anda dah buat analisa. Jadi depend kepada market, dia ikut atau tak ikut analisa anda. Dia jenis kalau buka chart, dia dah masuk, terkejut letak. Takutnya anda jenis, anda tak buat analisa, anda tekan. Itu masalah. Saya tak galakkan trading cara tu. Tapi price masih dalam area. Dia macam ni. Trading ni is basically you are forming habit. So form trading habit yang sihat. Faham? Dia tak ada, minggu depan market ada lagi. Tak perlu trade dia. Boleh? Itu lebih penting untuk jangka panjang berbanding mungkin anda untung sekali ni, tapi bila buat dia jadi terbiasa. Sekali anda buat benda lain, tu tak dapat. Itu bukan satu yang sihat bagi saya. Okay, so EJ dalam area, one more low is possible. Setakat ini penurunan ini belum ada divergence. Satu lagi penurunan is possible. Saya expect this move. Kalau dia lebih 1618, then itu something else. Kalau dia lebih 1618, then totally kita ada reversal. Okay, kita ada bukan reversal, kita ada correction yang lebih besar. Kita punya marking ni silap kat sini. Jadi dalam trading anda kena terima, ada yang anda silap, tak semua benda 100%. And all this memberikan info apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Itu analisa dan trading. That's trading to me lah. Okay, itu adalah Euro JPY. GBP JPY position kita masih ada kat sini. So let it be. Sini masih lagi ini tak break 2. So kita jangkakan 1 and pembetulan. Okay. Bukan. Anda formkan SOP, Kasyah. Anda formkan benda sama je. Market nak buat apa kita tak tahu. Kita cuma ikut sistem yang
form your own system. Tujuan saya buat benda ni bukan untuk bagi signal tau. Tujuan saya adalah untuk anda fahamkan bagaimana satu sistem tu berjalan. Mungkin anda dah ada teknik. Pakai teknik anda. Okey? Dan saya tunjukkan macam mana kita disiplin pakai dia. Ada win, ada loss, ada win, ada loss. Sambil tu anda manage. Itu je. Itu adalah something yang dia bukannya oh ni profit. Tak ada. Not that way. It's over satu masa. Okay. DJ the same that one macam NJ macam apa? Macam Nikkei tadi macam Nikkei ini adalah untuk GJ. Okay. Kalau kita lihat kepada RSI yang 4 punya trend line dekat sini broke out. Ini broke out. Sebab itu kita dapat lukis dia. Faham tak bila saya lukis, bila saya tak lukis? Galih, Pian, bilanya kita start dapat lukis yang sebelah sini, bila kita ada benda macam ni. Kalau dia bergerak macam ni kan, dia tak break, dia naik pun tapi dia tak ni, saya tak akan biarkan chart tu kosong. The moment dia break trend line, sini pun break structure, then saya akan letak lukis-lukis kecil-kecil dalam ni. Faham? Okay, itu adalah untuk GJ. Jadi ini masih ke atas. Kalau dia turun ke bawah lagi, kita akan kena BE kat sini. We did take partial profit. Dan kalau dia membetulkan struktur ini, maksudnya kita akan ada yang lebih besar. Ini masih wave 4. Anda tengok dia punya RSI. Kalau dia membetulkan dan break struktur ini ke bawah, then itu adalah yang lebih besar. Okay, itu masih, kalau dia tak ke bawah ni, ini masih 4. Kalau dia bawah daripada low sini, itu adalah wave 5. Faham? Dan kita sedang buat 3, 4. Break trend line dan RSI break. Itu channeling sebenarnya kali. Itu channel. Structure break, structure. Ingat tak anda belajar RBS SBR, anda belajar macam ni kan, anda belajar benda ni. Jadi kalau dia break trend line sini, kan itu jadi lain. Faham tak? RSI momentum oscillator. Saya gunakan dia sebagai speed, sebagai velocity price. Dia ada dua. Stokastik tu momentum sebenarnya. Saya nak tengok velocity, laju dia break. Dia ada momentum lah, simple, lebih kurang. Dia tak sama sebenarnya momentum dengan volatility, dengan velocity ni. Faham? Anda pernah belajar macam ni kan? Kalau dia break trend line ini, kita anggap ini sebagai kemungkinan untuk dia reverse. Betul tak? Benda sama lah. Benda sama. Jadi kalau dia break trend line ni, tapi RSI dia masih dalam satu channel, dia tak break. Ini break yang tak ada momentum, tak ada speed, tak ada laju. Jadi kemungkinan untuk dia naik ke atas. Yes, structure failure. Saya nak gunakan bahasa, saya tak nak gunakan bahasa pelik-pelik. Saya nak gunakan bahasa yang simple. Faham? Benda sama, benda sama. Benda sama. Okey, tanya Imran. Anda ikut yang sesi-sesi Imran, dia cerita yang basic-basic. Ni basic tau. Itu basic yang sepatutnya sebagai seorang trader, anda ada yang basic itu. Ikut sesi Imran. Ataupun sekurang-kurangnya bacakan dalam baby pip pun ada benda tu. Kan? Apply dia dalam ni, dalam edit wave. Kalau saya nak cover yang tu, kita punya topik akan panjang sangat. Bila kita nak masuk pasal market dynamic kan. Okey. Untuk yen pair lain, so GJ masih ke atas. Setakat ini tak ada structure apa, tak ada perubahan structure.
AUD JPY sama dengan NZD JPY tadi ya. Ini mungkin dah habis ataupun satu lagi low kat sini. Ini pun berada dalam kawasan equal leg. Ini pun ya berada dalam kawasan ni. Okey. Ini adalah untuk AUD JPY. CAD JPY kita masih ada 1-2. Ini pun flat. Kita masih dalam kawasan ini. Ini adalah yang merah ni. Sekejap. Ini adalah yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini adalah untuk CAD JPY. Boleh entry tak? Tak nampak. Sini flat. Ya, satu ni tak break. Anda tak enter dekat sini. Okey, jadi untuk yen pair, unless dia buat benda ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini anda long. Anda tak trade yang first 3 swing sebab ini flat. Nampak macam flat. Jadi kalau 2 kat sini, kalau 2 kat situ, then anda. Elder Alexander ada cerita RSI trendline. Ada tak? Saya tak tahu. Buku dia saya ada. Saya rasa ada yang kat belakang dia. Saya tak ingat. Saya dah baca buku dia. Yang mana, Bat? Buku... Kejap saya ambil buku dia. Kejap Yang ni buku ni Ni terbalik. The New Trading for a Living. Buku mungkin ada, saya tak ingat. Saya dah baca buku ni lama. Ini yang daripada, tak adalah, buku ni keluar baru juga sebenarnya, tapi daripada masa dia keluar sampai sekarang ni banyak. Mungkin tak ingat. The New Trading for a Living, Dr. Alexander Elder. Jadi kalau dia turun macam ni, ini adalah wave 2. Faham? Kalau dia buat macam ni, dan kita trade untuk CAD JPY. Jadi cuma trade CAD JPY if dia buat double. Faham? Only kalau dia buat double. Kalau data malam ni tak cantik, data US cantik, lepas tu market positif, yen lemah, UCAD jatuh, Kanada dolar JPY akan sideways. Faham? Faham tak? Kalau data malam ni Kanada tak cantik, US cantik, yen lemah, USD JPY naik, USD CAD jatuh, CAD JPY akan sideways. Dan kalau dia buat benda tu, dan kita akan mungkin buat double. Okey? Nampaknya seminggu depan ni kita masih cerita benda ni je, senang. Sambil-sambil saya nak cerita psikologi, orang tak nak dengar. Orang nak trade je kan. Kita akan continue cerita ni. Minggu depan pun kita cerita juga. Okay, cross dynamic saya terangkan lepas ni. Saya ingat soalan Alia je. Okay, AUD JPY, CAD JPY, dolar saya dah terangkan. We are expecting one more, satu correction dahulu, di mana correction ini, correction 4 ni akan batalkan RSI 2 kepada 3. Kalau ini adalah dalam 15 minit punya time frame. Ini structure ini. Kalau anda tengok sekarang, anda tengok RSI dia, yang turun ni, nampak tak? Dia break. Nampak tak? Ini break. Okey? So, kalau dia terus naik, itu mungkin 4. Faham tak? Ini mungkin wave 4. Boleh?
Tapi tak cantik lah kita lukis wave 4 situ. Jadi kalau nak lukis dia, anda lukis macam ni. Ini adalah satu dan satu lagi low. Faham? Sini wave 4, sini wave 5. Macam tu. Sini kan kalau nak pergi kecil-kecil itu A, B dan C. Faham penggunaan RSI? A, B dan C. Macam tu. Saya tak lukis kecil-kecil macam ni. Pening kepala nak tengok kecil-kecil. Kecil-kecil. Boleh? Itu adalah dollar index. So maksudnya kat sini pun akan buat, ini adalah satu lagi ke bawah. So 3 dan 3 wave ke bawah. Sama ada yang kecil saja macam ni. Ni kalau anda nak detail lukis, boleh. Ni bagus untuk belajar untuk lukis edit wave. Kalau nak lukis kecil-kecil macam tu boleh. Tapi tak ada kerja lain lah lukis kecil-kecil. Yang saya tahu dia hujung. Kalau hujung kita cari masuk. Itu je. U-shape kat sini tak ada low. Jadi sini kita tak boleh trade. Jadi dolar pada waktu ni, dolar saya stand on the side. Kita baru dalam kampung yang sama. Faham? Kita ada yang dalam kampung yang sama. Sekampung. Ini satu structure. Dia baru buat pembetulan. Maksudnya dekat RSI, kita ambil lah USD apa? USD chef. Okey, dekat RSI. Okey, kita ada yang satu. Ini dikira sebagai satu dan kita dah ada connector tapi belum ada, maksudnya sini satu. Daripada yang ada divergence dekat sini, anda tarik, apa cara dia Galih? Ingat tak? Anda tarik ini daripada sini kepada sini. Okey, dan kita ada satu kawasan konektor dekat sini. Faham? Okey, yang low ni kat mana tempat dia? Yang low ni. Anda fitkan semua yang peak dia. Jadi kita ada satu, sini tengah buat dua, sini tengah buat 1, 2, 3. Kalau dia break 1, 2, 3, 4, 5, barulah anda ada high, low, lower high dan lower low. Baru anda ada trend. Faham? Ada edit wave tak? Tak ada edit wave, pakai ni je. Lepas tu anda buatlah ni, anda buatlah apa? Mana dia? Anda buatlah dia punya sequence. Kalau dia ni tak sampai 100 lagi, 3 wave kita short. Benda-benda ni je. Nak melukis edit wave pun pakai benda ni. Saya pakai benda ni untuk lukis edit wave. Kalau nak kira satu-satu boleh. Pakai stokastik. Anda kira satu-satu tu. Lepas tu letakkan tanda-tanda dia. Okey, itu U-shape. Benda sama untuk Euro US dollar. Euro US dollar. Benda sama. Ini satu lekuk. Ini okey, ini satu dan sini daripada sini anda ambil ni. Daripada low sini anda ambil kenapa dia tak keluar pula? Okey, daripada low kat sini anda ambil dan kepada high itu adalah lekuk yang paling bawah tu. Okey, dan ini break. Maksudnya sini kita ada satu structure. Dan kita tengah buat 1, 2, 3. Ada tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Break out. Jadi kita ada low, high, apa ni? Higher low dan higher high. Baru ada trend. Anda tengok breakout 5 wave, ada hujung divergence, ada tarik Fibo, dia tak sampai 100. 3 wave, long. Boleh? Sekarang ni, dollar pair tak ada trend dekat hourly. M15,
M30 anda boleh trade. Lepas tu ada lukis elite wave. Lukis elite wave dia. Ada tengok daripada yang besar kan, macam yang kita cerita hari tu kan, daripada weekly, monthly, lepas tu ada tengok apa fractal dia, apa yang besar dia. Lepas tu yang kecil-kecil ni baru anda pergi buat detail. Macam cat-cat saya kan, macam apalah, kita ambil apa ni, ini UJ kan, yang besar-besar dia saya tak detail sangat. Yang ini je, sini-sini tak payah lukis kan. Lepas tu ada buatlah detail-detail kecil-kecil ni, tak payah lukis semua. Ada orang lukis semua ni, semua dia nak lukis. Bang, ini apa? Engkau trade ni tahun 2005, dia baru lahir. Tak payah. Ini anda nak trade sini yang anda nak masuk long ke short, sini yang anda detail kan. Yang besar-besar ni buatlah, itu je. Okey, tak payah. Anda nak tahu sini ada incomplete, ada momentum sequence trade. Itu je yang anda nak tahu. Macam yang siapa sebut semalam kan, Fifi kan, sini kita ada incomplete sequence. Sini break 5 wave. Kalau anda short term, yang dua ni anda trade short term, break 5 lagi sini, trade. Itu je, selagi dia ada ni. Tapi saya tak trade yang ini, saya tak trade dia. Okey, sebab kita dah tak ada incomplete sequence breakout 5 wave ni. Kalau ada, saya dah bagi tahu, tapi dia tak ada. 2005. Tak payah lukis kecil-kecil. Saya yang kecil-kecil ada nampak kecil-kecil ni sebab saya duk update chart. Lama-lama saya buang dia juga. Tadika lagi 2005. 2005 aku dah habis, dah kena VSS. 2005 kahwin. 2005. Okey. Gold. Jadi dolar kita anggap ada satu lagi sebelum ni ke bawah. Untuk gold, okey, disebabkan kita katakan pergerakan gold semalam, anda tengok ni. Mana, siapa nama dia tadi? Siapa nama tadi? Gold. Bagi tahu saya, apa yang anda nampak dekat gold sekarang? Nampak? Saya buat benda ni. Bila saya lukis, saya tengok benda-benda ni. Apa yang anda nampak untuk gold sekarang? Struktur ini. First fractal ada, second fractal tak ada. Tak ada entry. Apa yang anda nampak untuk gold sekarang? Okey. Ini low. Ini high. Ini tak buat, ini adalah lebih ni Tengok untuk gold. Okey, ini tak break Ini untuk gold. Ini tak break kan? Jadi kita ada low high. Lepas ini break structure. Jadi kita ada satu fractal. Ini ada satu fractal yang lain. Jadi kita ada satu yang lain kat sini. Sini ada fractal yang lain, pecahan yang lain. Fractal, faham kan fractal apa kan? Fractal ni. Fractal yang berlainan. Okey? Jadi bila anda nampak second fractal masuk, maksudnya dalam fractal berlainan masuk, maksud fractal tu macam ni. Anda ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Kan? Lepas tu 1, 2, 3. Ni yang goal tadi Ini 2. Kalau breakout ini, kalau breakout yang ini, 1, 2, 3, 4, 5 breakout dan dia ada incomplete sequence, anda trade 1, 2, 3. Itu je. Ingat tak gold
masa kat sini kita cuba nak masuk. Ingat tak? Ingat tak goal kita cuba nak masuk kan? Masuk, kena BE je. Ingat tak waktu ni, saya duk cerita, goal cari masuk, kita cuba nak masuk. Ingat tak? Pian, ingat tak yang ni Pian? Kita cuba duk cari untuk goal. Tu sebab dia. Benda ni, sebab benda ni. Breakout 5, kita cuba lagi nak masuk sini, ingat tak? Benda ni lah. Kan? Dia break, 5 wave, 1, 2, 3. Nampak? Kita cuba nak masuk. Tengok volatility market je lagi. Tengok dia punya setup je lagi. Itu je. Itu je. Buat tu ulang-ulang. Okey, jadi kita ada satu. Jadi, daripada kawasan sini, daripada kawasan sini ke sini. Nampak tak? Dia tak tertinggal bas. Itulah. Dapat silver. Itu dapat silver. Alhamdulillah lah. Ya, bukan tak syukur. Syukur. Okey. Ini adalah ni, kita tengok struktur sini. Dia masih sama. Nampak sama kan? Nampak anda tengok sama je. Akhirnya dia break fractal semalam. Nampak? Dia break. Dia break. Dia break ni, ini adalah satu struktur lain. Kita sedang buat correction kepada struktur ini. Struktur ini. Bukan ini. Ini cerita lain. Ini 1, 2. Ini cerita 1, 2 lain. Faham? Itu goal. Jadi untuk trade goal, anda tak dapat jangka goal ni dia retrace situ je. Kalau ada sedang jangka wave 2, anda wave 2 kena sekurang-kurangnya 38.2. Faham? 38.2 kena kat sini. Jadi kalau kita nak melukis dan kita nak dia sampai 38.2, apa cara kita? Nampak sekarang ni penggunaan RSI ada dalam buku tu, tapi dia tak jelaskan macam saya jelaskan. Dia jelaskan macam ni, macam cantik channel dia. Buka cat tak nampak pun. Kan Bat? Dalam buku cantik je kan. Bila kita buka cat, tak lain. Ni kat cat. Ada nampak kat cat. Yes. Yang elite wave ni kena buat daripada higher time frame turun kepada ni. Sebab itu ada nampak cat dia pelik-pelik, ada 6 jam, 8 jam. So, orang cari yang nampak ni. Sebab RSI dengan stokastik, RSI lah terutamanya, oscillator untuk nak baca channel tu. Kalau ada nampak orang buat elliott wave, cara yang betul lah, dia akan letak, saya tak dapat bagi kepada anda cat 6 jam. Ada orang pakai MT4, dia tak ada 6 hour punya cat. So saya nak tunjukkan 6 hour buat apa kan? Tak ada, tak ada. Dia nak tarik Vibo, dia tak nampak lekuk yang sama. Satu saya kena ikut apa yang MT4, MT5 kita buat dekat XM. Kalau kita buat kat XM, saya tunjuk cat 7 jam. Pelik-pelik cat dia. Sebab nak tengok yang jelas. Faham tak kenapa? Jadi untuk kita nak supaya dia sampai sini, ini yang kita cerita semalam kan, kita akan cuba lukis ini jadi macam ni, seperti yang kita buat dekat gold. Jadi kalau ada nak trade gold, ada tunggu kat bawah ni, ada tunggu kat bawah ni, kita ada momentum sequence. Sini channel, ini adalah classic channel, ini classic channeling ya, ini classic channeling. Jadi anda tunggu dia breakout channel untuk masuk 2 ni nanti. Sama-sama. Kalau tengok dalam buku dia cerita kan. Saya tak trade NFT. Macam mana nak masuk? Saya tak tahu. Sekali lagi, itu main tekan. Saya tak buat. Saya tak buat. Saya tak trade macam tu.
I would rather get enough info sebelum saya nak letakkan dan risikokan duit saya. Saya tak nak judikan duit saya. Bukan saya kata trade news tu berjudi. Kalau anda ada teknik untuk trading news, trade. Tapi saya tak nampak saya dapati trading news dalam sistem saya 50-50. Jadi saya tak nak benda yang 50-50. Itu saya lah. Time frame pelik-pelik, degree tetap sama kali. Degree tetap sama. Degree tetap sama. Saya tak trade sebatang candle. Saya trade kepada structure. Biar structure nampak, kita trade. Kita nak letak duit, macam kita nak letak ASB, kita tahu ada masa naik, ada masa turun dia punya ni. Tapi kita tahu dia adalah something yang memberikan pendapatan pulangan. Alif, nampak tak benda ni, Alif? Tahniah. Okay. Boleh trading news. Kalau anda nak trade news pakai kat XM, kita ada XMP. Ambil XMP, anda letakkan akaun kosong. 10 NFP anda buy sahaja. Kalau satu tak kena, saya tak tahu lah. Sebelum NFP tekan. Itu je. Kalau tak tanya saya teknik paling simple untuk trading NFP. Kan anda ada XM, kan kita ada XM, trading news. Anda ada XMP kan? 10 saat sebelum news keluar, 5 saat sebelum news keluar, tekan. News keluar, dia gap jalan, tekan keluar, dah habis. Kalau rugi, biar habis. XMP duit free. Itu paling simple kalau tanya saya. Okay. Yes, exactly, but okay, A, B, C. Kalau sini berlaku, dua ni kita trade untuk gold. Benda sama untuk silver. Silver ni silver dia unik sikit. Kita akan kalau ini tak buat higher, saya nak tengok dia naik tinggi dekat sini. Silver saya akan kongsikan dia punya, sebelum ni saya tak nak kongsikan setup dia. Ini saya akan kongsikan setup dia. Sebab sekarang ni saya harap semua dah faham mengenai channel yang itu tadi, yang RSI tadi. Sekarang ni dah faham Nabian, Alif, Bat, Alia, Galih, dah faham tak pasal channel tu? Yang ni tadi, channel ni tadi. Channel yang ni tadi. Dah faham channel ni tadi Jadi saya akan kongsikan untuk silver. Silver ni adalah dia tak ada high. Ini bukan 3711 tapi kita ada ni cak salah. Saya buka sini. Kita ada XAG US dollar. Okay, ni adalah untuk silver. Okay, ini breakout channel daripada bawah. Nampak? Ini satu price, satu structure price, dan dia tengah buat 3 wave. 1, 2. Turun ni tak sampai 100%. Okay, jadi kita tunggu macam ni. Dah nampak kan? Boleh. Ini satu structure. Ini satu structure. Sebab itu saya katakan silver lebih trending berbanding dengan gold. Sebab apa? Silver ni baru satu fractal. Gold tadi dia dah masuk wave 3. Ini baru nak masuk wave 3. Gold akan laju, lepas tu dia slow down balik. Silver berterusan. Kalau anda nak pegang lama, saya akan masuk pada ni. Ini tak ada TP Ini TP dia adalah sekitar 40 lebih. Ini something yang saya akan pegang untuk lama. Bagi mereka yang nak lebih ni, kalau anda ada akses kepada instrumen ini. Tak ada kat XM, cuma saya bagi tahu apa yang anda boleh cari. Bagi mereka yang ada akses kepada instrumen ini. Okey.
Kalau dia buat pullback 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, anda long. Boleh? Okey. Siapa yang faham Wyckoff, buat skematik dia kat sini. Okey. Kalau anda betul-betul nak ikut Wyckoff, anda tunggu dia break out. Retest. Okey. Boleh? Bagi siapa yang ikut betul-betul tak jadi higher. Saya tak pakai benda tu. Saya tak pakai truncation. Saya tak pakai. Sebab kalau pakai truncation, kita akan banyak terlepas, lukisan dia akan jadi lain. Okey, saya nak jawab soalan Alia tadi mengenai cross dynamic. Okey. Crosses dynamic. Crosses dynamic, kalau anda gunakan, contohnya anda dapati bila anda ada crosses, contoh kita ambil satu lah, kita ambil apa? Euro AUD. Kita ambil Euro AUD. Anda boleh ambil Euro JPY, anda ambil whatever. Paling senang kita ambil EuroCAD lah. EuroCAD. Jadi saya tak payah nak pusing-pusing chart dia. EuroCAD adalah euro. Anda ambil euro US dollar, anda darab USD CAD, anda dapat EuroCAD. Ambil harga dia sekarang, anda kira. Darab dua ni, anda dapat EuroCAD. Saya tak pakai cara tu, Bat. Saya tak akan lukis 5 tak complete. Saya tak akan pakai truncation. Sebab kalau lukis truncation, dia akan menyebabkan lukisan jadi subjektif. Orang akan fittingkan yang 5 tak habis tu dengan jadi 5. Yang tak buat high-high kan, dia buat, saya tak. Saya akan buat jadi WX dan Y, dia jadi wave 2 ke, wave apa ke. Saya tak langsung tak pakai benda tu. Sebab saya pakai benda tu lah lukisan. Ada cerita panjang, tak apa. tak apa. Cerita lama. Cerita tahun 2012. Sebab truncation tu lah. Merajuk saya dengan truncation. Okey. EuroCAD, bukan, 2010 punya cerita. Okey. Ambil euro US dollar, darab USD CAD, anda akan dapat EuroCAD. Okey. Kalau kita lihat dekat chart, kita tak payah tengok yang lain, kita tengok EuroCAD. Ni chart apa ni? Chart. Okey. Patutlah. Okey, daily dan ini adalah daily. Kita buang semua ni. Ini adalah euro US dollar. Okey, dan ini adalah apa? Euro. Okay. Ini adalah EuroCAD. Okey, banyak saya buang ni. Okey, sayang cat-cat dah lukis tu. Tak apa, nanti lukis lagi. Okey. Jadi, anda buka EuroCAD dahulu. EuroCAD. Okey. Kalau kita lihat EuroCAD sekarang, kita ambil 4 hour lah. Kita ambil 4 hour. 4 hour. Sini high dia. Ini high. Tanda macam ni je. Kita tak payah buat elliott wave ni. Ini high. Dan sini low. Sini high balik. Dan sini break. Sini break. Jadi anda ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap, kita masuk sebelah sana sikit. Ada apa ni? 5. Okey. Jadi kalau kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah struktur apa?
Kalau kita nampak dia masih 5, kita tak dapat nak katakan ini untuk terus naik. Faham? Dan trend besar dia adalah, kalau kita katakan sekarang ni, trend besar dia ini adalah apa ni? Sekejap. Okey. Ini adalah satu diagonal. Kalau kita tengok trend besar dia, dan 1, 2, 3, 4, dan kita katakan ini ke atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita katakan sini sebagai motif. Ya, sini sedang buat diagonal. 1, 2, 3, 4, one more high. Betul? The thing is, balik kepada dia. Tak ada lead wave. Kita buat benda ni. Ini 5 wave, turun, 1, 2, 3, 4, satu lagi high, betul? Betul kan dia? Saya buang ni. Ini 5 wave. Ini 5. Lepas tu reset. Lepas tu kita ada 1, 2, lebih high, 3, 4. Jadi dia kena habiskan 5. Betul? Kalau sini 5 kan? Jadi kita akan ada diagonal. Ini sebagai diagonal. Jadi kita kena ada satu lagi high, betul? Okey. Itu je. Lepas tu anda pergi ke daily. Daily, daripada kenaikan kat sini 4, kalau kita nak katakan ini nak naik, daripada high dia, ini high, ini low, ini yang kita tandakan tadi, ambil yang buat break, 1, 2, kita ada kita baru saja ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tak dia terus naik daripada 5? Boleh tak dia terus naik daripada 5? Tak dapat kan? Untuk dia naik, untuk kita katakan dia korektif, nak ikut balik trend, dia kena ada berapa? Dia kena 3, 7, 11. Dan tambah 4, maksudnya sekurang-kurangnya naik lagi, turun balik. Faham? Eurocap ni. Naik dulu, turun balik. Lepas tu ada pergi dah time frame kecil lagi. Okey. Jadi kat sini kita nampak 1, 2, 3 turun, tak break low lagi. Ni dah break low tak? Ni dah break low. Sekejap Ini high dia. Okey. Naik, dan kita assume ini akan buat satu macam ni untuk dia jatuh balik. Nampak macam mana mapping? Lepas tu naik balik. Ya, zigzag. Okey. Jadi anda dapat untuk Eurocap untuk buat benda ni, 1, 2, 3, lepas tu turun dan naik balik. Jadi kalau anda dapati untuk Eurocap anda jangkakan buat benda ni, ini crosses anda dapati euro US dollar, anda akan jangka untuk US dollar, untuk euro US. Okey. Anda akan jangka untuk euro US dollar untuk lebih kurang, dan kita bandingkan anda campurkan dua ni. Okey. Kalau dia nak naik macam ni, satu kalau kita kira daripada struktur semasa, untuk dia naik macam ni, is either euro kuat ataupun CAD lemah. Impulsif ke bawah. Kita kena habiskan 5 wave ke atas tu, Bat. Kita kena habiskan 5 wave ke atas tu. Dia punya count tu tak habis. Dia kalau kita nak katakan dia naik ke atas,
daripada yang besar tadi ya. Try tengok yang besar, anda akan nampak apa maksud saya. Untuk ini nak naik, sama ada euro kuat ataupun Kanada dolar lemah. Betul? Daripada semasa euro USD jatuh, ini pun naik. Lepas tu apa anda buat? Anda tengok, ada tak dia buat dia punya ni. Okay? Dia punya incomplete sequence. Kalau kita tengok euro US dollar, ini dah masuk. Ini dalam kandang dia. Okay, ada kemungkinan untuk euro naik dekat sini. Ya. Itu adalah euro US dollar. USD CAD, kita tengok. Semasa ini pun kalau dia pun sama, tak ada apa-apa. Kita tak tahu, kita takkan dapat baca struktur ya. Ini pun dalam contoh dia tak bagus. Okey, ini pun dalam equal leg dia juga. Ya. Beza dia daripada apa yang dua ni? Ini terlalu advance. Sekejap. Beza dia adalah kepada fractal. Tak payah. Kalau saya nak explainkan fractal lagi orang pening. Okey, beza dia saya jangkakan untuk disebabkan perbezaan fractal, tak apa. Beza dua ni ya, kita jangkakan untuk ini naik dahulu, untuk next structure. Ini untuk baca next structure. Yes, time frame, tak apa. Jadi maksudnya disebabkan kita jangka ini akan naik dahulu, kita jangkakan untuk euro US dollar akan naik daripada sini. Untuk UCAD akan turun, tapi tak selaju seperti anda nampak untuk euro US dollar naik. Maksudnya untuk euro ni anda jangkakan euro akan lebih trending berbanding dengan Kanada dollar. Tak pening? Ingat, anda tiap kali anda trade, anda lihat tiga perkara dan gandingkan dia. Anda boleh buat ini untuk euro JPY dan CAD JPY, sama je. Ya? Dia kena digandingkan dengan dolar dengan JPY. Anda boleh buat yang sama dengan JPY. Ya? Contoh, ini adalah euro. Kalau anda tak nampak dekat euro US dollar, anda buat dekat euro JPY. Cara dia, ni euro JPY. Ni euro JPY. Banyak yang buang, sayang. Okey. Ini adalah CAD JPY. Tapi ingat, CAD kita kat belakang kan? Ingat, CAD kita kat belakang. Jadi anda kena invertkan chart ini. Invertkan ya. Invert scale dia. Barulah dia betul. Maksudnya ini terbalik ya. Jadi kalau kita nak kata ini nak naik, sama ada euro ni adalah euro ni adalah naik ataupun ini adalah jatuh. Faham? Sekali lagi. Ni. Ini CAD JPY. Jadi untuk kita katakan CAD ni euro CAD ni nak naik, sama ada CAD JPY ni jatuh ataupun euro JPY ni naik. Ataupun sini sideways. Sebab kalau ini kuat, ini tak ke mana. So next structure kita jangkakan euro CAD naik ke atas. Sama ada euro JPY naik, CAD JPY naik, tapi tak selaju euro JPY. Ini benda ni kalau anda seorang scalper, anda buat dia dekat 5 minit untuk tahu next structure. Itu cross dynamic. Dalam contoh saya gunakan yang lebih besar, tapi anda boleh gunakan yang ini untuk scalping. Dan anda tunggu incomplete sequence, momentum sequence. Dia tetap incomplete sequence dan momentum sequence, cumanya di time frame yang lebih kecil. Kalau next structure ini ada incomplete sequence dan dia adalah daripada pullback 3 wave daripada incomplete sequence, then anda boleh trade. Sekali tak ada.
boleh apply dia dekat 5 minit punya chart. Faham? Ada dapati ada incomplete sequence dan anda jangka next adalah ke atas. Dan anda boleh trade untuk event dekat Euro JPY, CAD JPY ni. Itu cross dynamic. Okay, ni something kalau anda nak gunakan. Ingat, dia ada tiga instrumen. Boleh. Semua tu ada dalam nota. Siapa yang rajin baca nota, tanya. Hujung minggu ni, minggu depan, hujung minggu ni jangan kacau. Wife saya dah arrange untuk nak tengok wayang kat rumah, dekat tempat kita tengah buat apa sesi ni. Minggu depan insya-Allah kita dah ada laptop. Laptop belum sampai lagi lah. Kalau ada hujung minggu depan untuk dekat Discord ikut kita buat free and easy session. Spread tak tahan. Jangan trade Euro CAD, trade Euro US dollar. Siapa dah tengok yang chart NJ pukul 5 pagi tadi? Siapa dah tengok? Siapa dah tengok NJ pagi tadi 5 pagi? Siapa dah tengok NJ 5 pagi? Ataupun GBP AUD, GBP NZD pukul 5 pagi. Nampak tak? Tengok drama Korea tak? Kita tengah nak tengok cerita apa lah, The Purge ke apa. Saya cerita hantu ni, saya tengok 2 minit je. Lepas tu hantu tengok saya. Okey, saya savekan ni dulu sebelum saya terlupa. Kan? Masalah yang lain-lain tak ada. Sebab tu saya banyak cerita lain. Kalau CAD JPY buat double, kita trade Euro AUD. Euro AUD. Ya Allah, saya nak cerita Euro AUD dari tadi lupa. Euro AUD ni hampir anda ini the moment dia break 3 ni, anda letakkan alert. Okay, letakkan alert atas 3 ni. The moment dia break, katalah dia break macam ni. 1, 2, 3, whatever lah rupa dia. 4, ada tarik Fibo retracement 3 kepada 4. Okey, entry adalah dekat 1, 2, 3, 6. Entry dekat 1, 2, 3.6. Stop loss, kat mana stop loss dia? Atas 1618. Okey, Euro AUD atas 1618. Ingat kita cerita benda ni. Sebab apa kita tak enter bila dia touch yang sini, ingat tak? Kalau anda trade yang ni dulu, dia sideways, ingat tak? Kita cerita benda ni, ingat tak? Ini kita dah letak blue box lama kan. Anda tak trade dekat sini. Ada yang enter, lepas tu okey. Memang saya tak dapat kalau cerita bunuh-bunuh, cerita hantu ada pembunuhnya. Saya lukis mata atas ni. Mata tutup. Takut. Penakut ni. Okey, jadi letakkan entry 1, 2, 3, 6 dan stop loss atas 1618, 10 pip atas dia. Okey, TP ini adalah wave 2. Faham? Ini adalah wave 2. Ini 2 yang mana tau? Yap, wave 5. Nampak kita apply semua benda ni. TP sampai keluar. Okey, nampak what we are expecting? Okey, boleh. Ambil Fibo daripada sini ya. Okay, sambung 2 tu nanti.
Okay, ini something yang kalau ini berlaku, dolar habis. Kalau ini berlaku, dolar habis. Kalau dolar kuat, kita akan kena stop loss kat situ. Kalau kena stop loss kat situ, dolar kuat. Saham akan buat pembetulan yang lebih besar, JPYP akan buat pembetulan yang lebih besar. Kita akan masuk yen dynamic. Okey, kalau ini kena stop loss, kita akan masuk yen dynamic. Yang sekarang ni tak ada apa-apa lagi. Yang sekarang ni tak ada apa-apa lagi. Kita kena flat. Flat tu tak dapat nak elak. Itu tak dapat jadi flat. Tempat tu tak dapat jadi flat. Okey, faham Euro AUD? Okey, ini belum break lagi. Isnin ke? Isnin kalau dia sebelah siang. Sebab ni mungkin aktif sebelah pagi tu. Sebelah bila Isnin nanti. Jadi saya ceritakan awal. Takutnya saya dah enter, orang tanya kenapa enter. Sekarang ni saya ceritakan sekarang. Apa jadi situ? Faham? Okey, kita akan tunggu dekat situ. Apa benda ni? Okey, ada soalan? Minggu depan kita cerita benda macam ni je lah. Saya nak mengarut-ngarut lain, orang tak nak dengar kan? Nak cerita kepercayaan, apa semua, nota ada. Okey, saya akan cerita benda-benda ni, kita cerita chart, sambil tu kita analisa pasaran, sambil tu saya terangkan satu-satu ni. Tanya soalan. Isnin kita start balik daripada Isnin kita start balik daripada asas. Apa itu motif, apa itu ni, sambil tu kita cerita pasal kepercayaan dagangan lah. Sentuh juga. Boleh? Okey? Kita masih ikut topik kita, tapi saya akan buat macam ni. Analisa kita panjang. Setuju? Kalau tak setuju dengan format, kalau setuju format ni saya ikut. Kalau tak setuju format ni, saya tengah siapkan slide untuk portfolio tu. Itu bulan 7. Itu bulan 7 nanti. Sambil kita analisa, sambil kita tunjukkan apa dekat chart, kalau ada peluang kita cari, kita buat cara tu. Sambil pada permulaan tu saya akan ceritakan, kita sentuh lah. Okey, Isnin kita buat pengenalan kepada Elliott Wave. Okey. Lepas tu Fibonacci. Lepas tu macam mana kita nak project price, mengurus harga dan lain-lain. Boleh? Okey, banyak bab RSI dan stok. Apanya? Kalau dia breakout structure, ada nampak RSI breakout structure, itu je ni. Happy weekend semua. Jadi itu saja sesi saya pada malam ni. Tak nak curi masa Zatul. Zatul marah, kita duk ambil masa dia. Penat saya dah buat benda ni. Okey, tapi ingat baca nota-nota ni. Bila masa recommend sesuai scalping, bila ada setup. Simple je, Bat. Bila ada setup, dia tak terlalu besar